Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani hari ini bersiaran dari World Expo. Di World Urban Forum 2022 ada beberapa buah negara yang menempatkan pavilion-pavilion termasuk Malaysia, dan saya ingin bersama dengan Taman Planet Technologies Nurliza Hashim. Puan, terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Dalam agenda pada malam ini. Mungkin dapat kita fahami banyak agensi dan juga badan-badan tertentu yang terlibat dalam World Expo, World Urban Forum tahun ini. Tapi dalam Urbanis sendiri, mungkin ada yang baru pertama kali mendengar dan juga mahu memahami peranan yang dimainkan oleh Urbanis Malaysia. Ya, Urbanis Malaysia kami sebenarnya adalah Center of Excellence bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan antara agenda yang kami cuba championkan adalah bagaimana untuk menjadikan bandar-bandar kita di Malaysia lebih berdaya huni, lebih selesa, lebih selamat dan of course lebih mampan lah dalam jangka masa yang panjang. Ya. Ayat tu macam besar, mampan, daya huni. Tapi akhirnya ialah ianya melibatkan polisi atau pendidikan dan juga kefahaman rakyat mengenai konsep itu sendiri. Memang sebenarnya ayat tu besar. Yang penting polisi kena ada. Dan polisi itu yang penting is bagaimana untuk kita localize the policy. So itu juga adalah tanggungjawab kami lah. Tapi in localizing, it requires awareness, it requires education. And this is where kita banyak bekerjasama lah dengan semua pihak, not only pihak kerajaan tempatan tetapi juga NGO dan juga semua pihak-pihak komuniti yang ingin bersama-sama untuk menukar senario pembangunan kita sekarang ni lah. So that is why kita sebenarnya melalui World Urban Forum ataupun National Urban Forum di Malaysia kan, kita mengambil peluang tu supaya mereka bersama-sama participate, dan in participating maybe they will learn from other people juga. Dan juga mendengar daripada success story daripada bandar-bandar lain. So that's part of the learning process jugalah. Apabila kita cerita pasal SDG, kita bercerita mengenai matlamat ini, dahulunya mungkin agak terasing walaupun itu satu agenda yang perlu dimiliki oleh semua. Dan di Malaysia kita juga letakkan bahawa ada goals ataupun matlamat SDG tertentu di bandar-bandar di Malaysia. Mungkin boleh ceritakan sikit sebanyak-banyak perkara itu. Berapa banyak? 155 bandar kalau tidak silap saya ataupun kita ada dari segi pihak berkuasa tempatan yang mengurus tadbir bandar 155 155. Dan of course SDG ni kita ada 17 SDG. Dan daripada 17 SDG ni kita ada 165 sasaran. Tapi bukan semua sasaran tu boleh diaplikasikan dalam semua bandar. Itu sebab semua bandar tu dia kena faham apa masalah dia, apa prioriti dia. Dan dengan memahami keadaan itu, maka hala tuju ke arah kemampanan tu dia boleh fokus terhadap isu-isu yang berada di kawasan tempatan itu. Kalau dilihat bagaimana penerimaan, kerana polisi akan selalunya datang dari atas dan ia turun ke bawah. Tapi dalam perancangan bandar, dalam cerita mengenai urbanisasi, cerita pasal SDG, ianya tidak bergerak dan juga berjalan sebegitu. Ianya perlu inklusif. Justru bagaimana urbanis memainkan peranan supaya yang paling penting itulah community. Walaupun polisi ada, apa yang dilakukan, apa yang kita boleh fahami aspek engagement bersama dengan mereka di peringkat community. Adakah itu satu perkara yang baik dan juga satu perkara yang lebih ada kemajuan berbanding satu ketika dahulu di Malaysia? Sebenarnya bukanlah kita punya komuniti ni langsung tak ada aspek kemampanan. Memang daripada tahun 1990 pun kita dah start macam mana nak menjadikan bandar kita ni lebih livable ataupun mampan. Hanya mungkin dia fragment dan dia punya program tu tidak kesampaian kepada hala tuju yang kita nak. Dan apa yang kita buat di Urbanis sekarang ni, kita cuba fokus pada program yang ke arah menjadikan komuniti tu lebih empowered, supaya mereka can own the program. Mereka boleh sama-sama menjalankan program tu, and at the end of the day they actually can undertake it themselves, you know. So what we do is kita banyak buat awareness, and besides awareness kadang-kadang kita juga buat training
dan latihan. And macam sekarang ni kita tengah buat latihan dengan kanak-kanak sekolah. Okey. Kita panggil SDG Camp. So SDG Camp ni kita bawa budak-budak sekolah ni, kita try to laymankan apa itu SDG pada mereka. Dan kita juga nak cuba faham daripada persepsi kanak-kanak ni apa yang mereka nak dari segi kehidupan akan datang tu. Apa yang kita dapat daripada bengkel macam ni? Kalau dapat diceritakan, anak-anak ni bagaimana pemikiran mereka? Macam mana mereka lihat isu yang berkaitan dengan SDG ni, Puan? Kita boleh nampaklah kanak-kanak sekarang ni, mereka mementingkan isu-isu macam mereka nak kawasan lapang contohnya, greenery. Sebab kawasan permainan tak ada. Permainan kurang. Mereka kalau tengok dalam lukisan mereka, mereka harapkan bahawa bandar-bandar ni lebih selamat. Dan mereka nakkan teknologi juga kadang-kadang tu kan, dalam pemikiran diorang tu, how teknologi boleh juga improve dia punya livability dan congestion juga isu kan. Jadi kita boleh nampak kanak-kanak pun memainkan peranan because dia nak ruang-ruang bandar yang mereka rasa not only selamat tapi boleh macam kita zaman-zaman dululah, can go anywhere, everywhere kan. So kita boleh lihat lah kanak-kanak ni, that actually their mind is just as apa yang kita juga aspirasikan, they want a more livable city lah to live in. Apabila kita bercerita mengenai berdaya huni livable ni, macam Puan tadi sebutlah, kita akan imbau kenangan masa kita kanak-kanak. Kita masih lagi ada peluang untuk bermain di taman. Kalau kita melukis tu, mungkin lukisan kita masih ada sungai dan juga greenery ataupun pokok-pokok yang cantik. Tapi anak-anak sini berbeza. Maksudnya, adakah itu maksudnya bahawa kita memiliki sesuatu nilai di situ? Dan hari ini, adakah kita kekurangan atau sebenarnya dari segi polisi kita dah bagus tapi tidak melakukan penambahbaikan pada pandangan Puan? Atau bukan tidak melakukan penambahbaikan tapi macam apa yang kita perlu lakukan lagi sebenarnya dalam konsep tu? Memang saya rasa all the time kita cuba buat penambahbaikan. Hanya kita pun kemajuan kita pun agak cepat juga, sebagai bandar yang very fast in terms of growth. This is where all the time kita kena engage dengan community tu, faham masalah mereka. So that kita punya solution tu dia menepati keadaan itu. That is why kita ada that phrase, no one solution fits all tu kan. Saya rasa itu sangat penting lah. Maknanya kalau solution tu di Kuala Lumpur tak semestinya dia sesuai di Alostar. Ataupun di Kota Baru mungkin tak sesuai dibawa kepada Kuala Terengganu ke kan. Because social profile lain, gender profile lain, economic profile lain. So kadang-kadang some of the solution dia tidak sesuai lah. Okey Puan, kita duduk dulu di depan pavilion ni. Mungkin kalau dapat kita fahami juga. Tadi kita ada cerita mengenai matlamat SDG yang dilakukan dan juga diimplementasikan di bandar-bandar di Malaysia. Mereka perlu datang dengan matlamat dan juga blueprint mereka sendiri. Itu bagaimana kita lakukan? Adakah kita memberikan hak upaya empowerment kepada PBT perbandaran ataupun kita sediakan manual atau macam mana caranya? What's the best practice untuk kalau kita fahami? Actually PBT di Malaysia ni sebenarnya mereka banyak blueprint buat masa ni. Mereka ada pelan tempatan, pelan strategik mereka, pelan-pelan tindakan mereka. Tetapi dalam ke arah hala tuju bandar mampan dan mengguna SDG sebagai sasaran, maka kita dapati dia punya alignment tu kadang-kadang tidak sekata lah. So that is why apa yang kita buat, kita sediakan satu panduan pada bandar-bandar ini, bagaimana untuk menilai di mana mereka berada, apakah jurang-jurang daripada sasaran SDG itu tersebut, dan bagaimana mereka melihat semula visi mereka supaya mudah untuk sama-sama difahami oleh semua penduduk tempatan. Dan in that way kita galakkan setiap bandar ini menyediakan roadmap mereka sendiri, dan what we also want adalah mereka membuat pelaporan berkenaan dengan kemajuan mereka lah. So bila ada satu pelaporan kemajuan ni, maka mereka mungkin akan encourage lah, being encouraged untuk setiap tahun want to improve themselves better and better lah. So I think that is why kita galakkan setiap bandar ni to prepare their SDG cities roadmap lah. Apa mungkin fakta ataupun cerita yang kita tidak ketahui? Kita tak boleh pukul rata. Kalau dahulu kita kata kalau bandar yang berdaya huni, ianya bukan sekadar bandar raya besar di Malaysia. Malah pekan-pekan kecil kadang-kadang
juara carta lebih tinggi. Betul. Tapi kalau melalui matlamat melalui SDG dan sebagainya dan juga data yang Bernice ada, apa mungkin perkara-perkara yang mungkin boleh dikongsikan yang mungkin ramai yang tak tahu? Well, kalau kita lihatlah daripada pengalaman kami kan, kita pun baru as of now ada 7 bandar je kita baru bermula untuk melihat data-data ni. Memang betul, as you said, bandar besar, bandar kecil, dia tak sama dia punya orang kata data mereka lah. Kadang-kadang kita ingat bandar tu kecil, then maybe kita tengok mereka kurang maju ataupun mereka lebih berpendapatan kurang. Tapi dia cost of living juga tidak setinggi ya. Jadi dia punya quality of life mungkin lebih baik. Tapi kita di bandar mungkin kita punya income slightly higher, tapi kita punya cost of living sangat tinggi. So bila kita lihat the aspect itu, of course kita boleh lihat daya huni itu mungkin lebih baik di kawasan yang tidak sebegitu tahap perbandaran dia tinggi lah. So this is where kita nakkan bawa solution. Contohnya rumah mampu milik kan. Rumah mampu milik yang kita buat di bandar mungkin tak sesuai pada luar bandar yang tak seberapa urban kan. So macam high rise development kan mungkin tidak boleh dibawa kepada rural area. So all this kind of product ataupun all this kind of keperluan ni dia tidak samalah. Itu yang kita boleh lihat. Even macam kalau kita berada di Katowice sekarang ni kan, is only 300,000 penduduk dia kan. Tetapi bandar 300,000 lengkap dengan public transportnya yang tersendiri. Kawasan biadahnya. Betul. So this is where kalau boleh kita nak semua bandar kita mementingkan akses, mementingkan keperluan-keperluan asas ni kena ada. It doesn't matter apa skala bandar itu, but I think the basic requirement mesti ada dalam semua bandar. Puan, tapi dalam aspek yang lain, apabila kita cerita pasal SDG, pembangunan mampan, kelestarian dan sebagainya ni, kita meletakkan itu semuanya di tangan kerajaan contohnya. Istilah SDG tidak pernah menjadi, bukan tidak pernah, kurang seksi dijadikan satu istilah untuk menjual sesuatu produk ataupun sesuatu yang dichampionkan oleh pihak swasta ataupun pihak pembangunan contohnya. Adakah itu benar, persepsi itu di Malaysia? Adakah itu realitinya? Maksud you private sector adakah adakah dia participate sekali dan juga contohnya kita ada istilah contohnya dahulu bandar-bandar tertentu, pekan-pekan tertentu berdaya huni dan ini tidak berada di bandar-bandar besar. Tetapi istilah itu tidak pernah dijadikan satu nilai tambah untuk melakukan perkhidmatan dan juga untuk melakukan kemudahan yang terbaik untuk kawasan itu. Pada pandangan puan bagaimana? Sama juga dengan SDG. Memang sebenarnya kalau kita lihat semua orang memainkan peranan dalam SDG atau kemampanan bandar ini, sama ada it's not just kerajaan saja yang memainkan peranan, even mereka yang menjalankan perniagaan. Contohnya kalau kita bercakap pasal industri kan, industri yang penting adalah mereka must be responsible kepada tahap consumption mereka supaya apa yang mereka hasilkan dari segi production barang-barang itu lebih orang kata mengurangkan sisa-sisa hasil daripada dia punya proses itu. So kalau kita lihat dalam aspek SDG ni semua orang memainkan peranan. Because SDG ni ada 17 dan kalau kita tengok 17 SDG ni bukan saja kita tengok penglibatan nasional ataupun tempatan, tetapi juga community, your neighbours, neighbouring region kan. Jadi semuanya memainkan peranan lah. So I think this is where kalau kita nak sampai tahap kemampanan tu, it requires satu kolaborasi lah, satu partnership. Itu sebab SDG 17 tu dia bercakap pasal partnership. Dan bagaimana kita melihat literasi masyarakat apabila cerita pasal SDG kalau dibandingkan dengan dahulu. Dahulu tu mungkin macam mungkin tengok poster terlalu banyak kali, tapi sekarang ni bagaimana literasi masyarakat khususnya? Saya rasa sekarang ni satu mereka tertarik because it's very colourful kan. Kedua saya rasa SDG kali ni dia very targeted.
Apabila dia lebih targeted dan lebih fokus, maka kita dapati bahawa rakyat secara amnya lebih memahami lah daripada dahulu ya. Mereka tahu aspek mampan itu adalah aspek di mana sepatutnya tidak ada orang kata tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan kan. Mesti ada education ataupun pembelajaran. So these are 17 SDG ni because cara dia kita fokuskan dia lebih tepat, maka pemahaman pada penduduk tu saya rasa lebih baik daripada dahululah. Sebab dulu bila kita cakap pasal mampan, definisinya adalah apa yang kita ada sekarang ni tidak boleh affect keperluan masa hadapan. Jadi benda tu sangat besar kan. Tapi sekarang ni kita just focus on 17. And 17 ni pun sebenarnya payah nak buat kan. So tapi I think it is much better lah daripada dahulu kalau kita nak bandingkan lah. SDG semuanya pasal kolaborasi dan juga partnership. Kalau dibagi wishlist, dia bagi you as a town planner yang berpengalaman dan juga yang terlibat dalam urban sekarang, dengan siapa lagi yang perlukan tampil dan juga memberikan kerjasama dan juga kolaborasi? Your wishlist. Bagi saya, wishlist saya yang paling impactful adalah kolaborasi antara agensi dan agensi, kementerian dan kementerian. Sebab saya rasa memang kita banyak dasar, kita banyak pelan tindakan. Tetapi kita juga masih menjalankan kerja secara silo lah kita katakan. So my wish list is that more partnership antara kementerian dan kementerian, agensi dan agensi for us to achieve satu hasil yang lebih impactful lah. Itu bukan juga diungkapkan oleh Datuk Seri Maimunah ketika saya temu bual beliau sebelum ini. Tapi itu juga yang berlaku. Bagaimana dapat, kerana dalam aspek yang lain, dari segi perancangan ada, dari segi dasar, kita antara yang kita hadapan kalau dibandingkan dengan negara jiran sekalipun. Tapi untuk gerak secara silo tu, adakah ianya memerlukan pembudayaan kerja yang perlu ditukar ataupun strukturkah ataupun bagaimana? Di mana nak dimulakan sebenarnya? Your personal opinion? Memang, individu memainkan peranan yang penting kan, because it all starts with individu tu sendirilah. That is why saya rasa awareness pada individu tu penting. Tetapi bagi saya juga yang penting adalah kita juga mesti acknowledge peranan yang dimainkan oleh semua pihak. Kadang-kadang kita rasa dimensi mampan ini hanya tanggungjawab kerajaan. Tapi saya rasa itu tak benar. Ataupun dulu kita kata kita kena empower NGO. Tapi sekarang kalau kita tengok NGO banyak dan not only that, kita ada juga organisasi-organisasi yang berbentuk regional base ataupun mereka ni multi-dimensi kan. Mereka juga memainkan peranan yang penting because they have stakeholder. Apabila sesuatu organisasi tu have a big stakeholder, that is where you have to bring them together. Dan macam kami sendiri di Urbanist, kita ada program yang kita panggil National Urban Forum, which is actually satu program yang localizing the World Urban Forum lah. So kita dah ada 3 National Urban Forum di Malaysia. Dan setiap National Urban Forum ni kita memang target kepada multi stakeholder. Maknanya pemegang taruh yang pelbagai. And semua event kita fokus kita is the involvement of the pemegang taruh. And I think kalau kita berani mendengar semua pemegang taruh punya opinion dan juga input, mungkin kita boleh selesaikan sesuatu lah. Tetapi it should not just be a forum yang mendengar. At the end of the day, tindakan tu, apa dia tindakan dia? Sama jugalah balik pada World Urban Forum, apakah tindakan kita kan? Kita datang jauh-jauh, kita belajar, going back, what is it that kita nak bawa balik kan? So saya rasa itu adalah antara yang sangat penting lah. Akhir sekali di Urbanist, apa yang diperlukan pada ketika ini untuk community contohnya? Mungkin mendengar Urbanist tu macam agak terasing, belum lagi mesra. Jadi siapa yang boleh participate? Siapa yang boleh datang? Siapa yang boleh pergi ke pusat SDG Center contohnya? Dan juga bagaimana ini adalah melibatkan semua, tidak ada yang terkecuali. Ya. Itu sebab sebenarnya one of the sebab kenapa kita mengadakan SDG Center tu. Sebab kita kat mana tu kalau dapat ceritakan dulu? Okey, SDG Center kami sebenarnya adalah di Perpustakaan Kuala Lumpur. Dari Dataran Merdeka. Sebelah Dataran Merdeka.
on purpose kita nak cari satu space yang sangat mudah untuk pihak awam datang. Itu sebelah dengan perpustakaan. So dan saya rasa itu that is the reason why kita rasa physical space tu penting. Kalau dulu kerja-kerja yang kami buat ni memang sama ada lebih kepada engagement saja atau melalui forum, tetapi kita rasa now we need to also allow orang to at any time, bila-bila masa mereka boleh datang. Dan di SG Center kita juga ada satu depository system yang mana semua pihak can just share apa juga yang mereka buat. So it's not a one way. Kita nak dia two way lah. So that people come, dia share apa yang dia buat. So hopefully kita boleh orang kata kumpul semua idea ini. So this is where kita nak cuba orang kata the power of the people, you know, and collective idea mungkin dapat menyelesaikan masalah ni dengan lebih baik lah. Okey, terima kasih Puan Nurhaliza atas perkongsian cerita dan juga maklumat itu. Terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awal ini. Harapnya itu dapat memberikan satu solusi dan juga membuka peluang dan juga mata banyak pihak bagaimana dapat berkolaborasi dan juga melakukan partnership. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini sahaja Agenda Awal untuk malam ini di World Urban Forum 2022. Sejumpa lagi nanti. Terima kasih.